Okey, Assalamualaikum semua. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan KSSM tingkatan 5. Dah tingkatan 5 dah awak semua kan? Okey, jadi sebenarnya awak adalah batch pertama KSSM. Okey, jadi silibus semua baru dan buku teks memang setakat ni kita tak dapat lagi. So, don't worry. Kita akan bagi dalam bentuk digital. Okey? Jadi macam mana semua? Sihat? Semua sihat? Kita dan mungkin ada yang dah bertambah berat. Dah berat sebab se-PKP sebelum ni ada yang naik sampai 5 kilo. Yang ni kita tak tahulah agaknya berapa lama lagi kita akan ber-PKP lagi. So, dah bersedia ke dengan kelas secara online? Mungkin ini bukan kelas PJ, mungkin bukan kelas pertama awak. Mungkin awak dah pernah ada kelas-kelas yang sebelum ni kan? Jadi kami unit PJ akan cuba memperbaiki diri kami untuk dapat buat kelas secara lebih sistematik lah. Sebab kita tak tahu sampai bila PKP ni akan berterusan. Kalau berterusan macam ni online, jadi kita sama-samalah kita cuba yang terbaik supaya apa yang kita sampaikan awak dapat. Jadi memang kena bersedia secara fizikal dan mental, sebab semua orang sekarang ni dalam situasi yang sama. Bukannya awak seorang, bukannya TGB saja. Bukan TGB je tau. Jadi memang stres, semua orang stres. Semua orang stres. Awak sepatutnya sangat-sangat beruntung sebab ada yang menggunakan device sendiri, tak perlu kongsi-kongsi. Line internet pun mungkin ada yang okey, ada yang tak okey. Tapi awak kena tahu sebab ada di kalangan kita yang berkongsi device. Jadi awak sepatutnya sangat-sangat bersyukur. Kena bersyukur dengan apa yang awak ada. So, the teachers, cikgu yang akan mengajar awak pada tahun ini adalah yang pertama, tada. Kita ada seterusnya. Pujaan ramai. Dan yang ini. Dan tidak lupa juga kesukaan saya. Sebenarnya masih lagi kami. Masih kita orang lagi. Selagi nyawa tu ada, selagi itulah kamilah yang akan mendidik anda semua. Takut lupa, dah lama cuti. Cikgu Hadi, saya Cikgu Anis, Cikgu Kai. Untuk pengetahuan semua, Cikgu Kai ni dia tak berapa sihat lah. Tak berapa sihat. Jadi kita sama-samalah doakan supaya kesihatannya kembali seperti sedia kala. Dan juga cikgu kesayangan awak seorang lagi ni, Cikgu Faris. Tak apa, nanti lepas ni kita akan jumpa, don't worry. Awak akan jumpa muka-muka kami ni. Jadi untuk pendekatan PDPR kita pada kali ini, disebabkan semuanya berada di rumah, dengan cikgu-cikgu sekali ada dekat rumah, mungkin dekat sekolah sebab lain dekat rumah tak berapa bagus. So pendekatan yang kita gunakan ni ke pelbagai, bermacam-macam pendekatan. Tak semestinya kena duduk depan laptop aja. Yang pertama adalah secara dalam talian. Online lah macam kita buat sebelum ni. Tapi bila secara dalam talian ni, dia mestilah ada capaian internet yang bagus. Dan dia adalah secara real time. Real time ni maksudnya saya nampak muka awak, awak nampak muka saya. Macam itulah secara dalam talian. Secara berdepan tapi
dalam talian. Okey. Yang ini mungkin akan ada beberapa masalah sikit. Antaranya mungkin akan ada lag, ada yang tak dengar suara, okey, dan macam-macam lagi lah. Dan mungkin akan ada jadi masalah kalau pada waktu yang sama yang mana berkongsi device tu dia mungkin clash dengan kelas adik dia atau abang dia. Okey, so jangan risau, kita ada pendekatan yang lain. Okey, ni antara kaedah kalau online lah. Kalau secara online tu Microsoft Teams, Zoom. Okey, kita ada boleh gunakan WhatsApp juga. Okey, Telegram dan juga live stream. Okey. So kalau memang bermasalah, tak apa, don't worry. Kita ada juga kaedah yang lain. Kita akan buat dalam bentuk luar talian. Ni offline lah ni, luar talian ni. Okay, yang ni tiada tanpa capaian internet. Bukan berdepan face to face real time, tak. Okay, awak hanya menggunakan internet apabila kita ada memberikan bahan-bahan. Barulah nak download kena ada capaian internet. Okay, tapi bukan dalam bentuk real time. Okay. Kaedah yang kita akan gunakan, kita akan bagi mungkin melalui buku teks, nota-nota PowerPoint yang kita akan bagi, kemudian rakaman video, kita ambil mungkin rakaman video pengajaran. Jadi awak tak perlulah online waktu tu, nak kena online je dengan tak dengar. Jadi kita buatlah rakaman video supaya awak boleh, bila ada masa awak boleh ulang balik untuk tengok. Tak faham, ulang lagi sampai faham. Okey, seterusnya keperluan semasa PDPR. Apa yang diperlukan? Waktu kelas ni apa benda yang nak kena ada? Takkanlah datang depan laptop tu hanya pakai baju tidur je, kan? Tak pun silap-silap bila dalam bilik tak kemas sambil baring je. Okey, tak. Okey, waktu kelas kita kena adab sebenarnya. Okey, ada adab, beradab. Dia sama je macam kalau biasa muka, cuma yang ini awak kat rumah awak. Okey, tapi bila kita nak menuntut ilmu ni kita kenalah ada adab. Okey. Okey, jadi yang pertama peralatan. Okey, alatan awak, gadget yang digunakan. Kalau kita buat kelas secara online ataupun offline, mestilah ada gadgetnya. Komputer ke, laptop ke, telefon bimbit boleh, iPad, apa sajalah yang dapat membantu dalam proses PDPR. Okey. Kemudian dari segi pemakaian awak, kalau kita buat kelas secara online, okey, saya kena pastikan saya akan pastikan awak memakai pakaian sukan yang berkasut. Okey, make sure mestilah sopan dan menutup aurat. Dan pastikan kawasan yang kita akan buat aktiviti tu nanti, make sure kawasan tu kawasan yang lapang. Tak ada, bukanlah sempit dalam bilik dengan penuh kerusinya apa semua, tak. Okey, dekat meja makan ke tak. Kalau dapat buat dekat luar rumah lebih baik. Lebih mudah kita nak buat aktiviti fizikal. Tak semestinya hanyalah belajar je. Okey, kita akan buat dalam bentuk praktikal juga nanti. Okey, seterusnya, peralatan lain ni optional lah. Optional, yang ni tambahan, ekstra. Kalau awak ada, tak semestinya wajib. Tak wajib. Kalau ada, awak sediakanlah yoga mat, tika tu supaya lebih mudah nak buat aktiviti. Kalau nak bagi suara supaya clear boleh dengar, gunalah speaker. Mungkin sebab awak duduk jauh sikit kan, duduk jauh sikit daripada device awak tu. Jadi gunakanlah speaker supaya awak boleh dengar arahan dengan jelas. Dan mungkin ada slot-slotnya kita akan menggunakan peralatan yang lain. Contohnya tali skipping. Pemberat ni dumbbell ke. Kalau tak ada dumbbell, don't worry. Gunakan apa sahaja bahan ataupun barang yang ada dekat rumah yang awak boleh gantikan sebagai pemberat.
Contohnya, ambillah tin tin air tin pula. Tin susu pekat tu ke, ataupun botol air awak yang besar tu, isilah penuh-penuh airnya. Boleh gunakan sebagai pemberat. Jangan susah nak kena belilah apa, tak perlu. Tak perlu. Okey. Jadi sekarang kita semua orang mesti fighting. Okey. Berusaha. Mesti berusaha. Bukan saya saja, bukan kami unit PJ je. Semua orang kena berusaha. Cuba jadi yang lebih baik daripada kelas-kelas sebelum ni. Lebih baik daripada tahun lepas. Setiap tahun lepas saya dengar macam-macam cerita daripada cikgu-cikgu subjek yang lain. Macam-macam saya dengar. Jadi tahun ni cuba buat yang lebih dengan lebih baik. Kena hantar tugasan, hantarlah. Sebab yang ni sangat penting untuk awak, bukan untuk saya. Untuk awak, awak yang nak sambung pelajaran ke seterusnya kan. Bukan saya kat sini je. Okey, kita akan masuk terus tajuk-tajuk pembelajaran kita pada tahun ini. Okey, macam biasalah terbahagi kepada dua, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Pendidikan jasmani ni kemahiran dan praktikal yang kita boleh buat. Dia aktiviti yang beraktiviti fizikal sebenarnya. Okey, pendidikan kesihatan kita belajar dari segi teorinya. Mungkin kita akan ada buat sedikit pembentangan. Okey, topik-topik dalam pendidikan jasmani. Ni antara topik-topiknya. Bukan antara, ni memang topik-topiknya dalam pendidikan jasmani tu. Kita ada 6 unit sebenarnya. Unit 1, unit 2, unit 3. Tu dia masih ada lagi tarian. Tarian Bhangra, tarian Parapera. Masih lagi ada tarian. Dan dalam bentuk permainan, yang ni kita akan fikirkan nanti. Kalau masih berterusan kita punya PKP ni, kita akan cuba kaedah agar benda ni awak dapat pelajari, dapat kuasai dengan baik. Seterusnya unit 4, kita ada permainan kategori memukul dan memandang. Ni softball, saya rasa mungkin ramai yang pernah main. Tapi kita kalau dekat rumah tu kita tak main pakai alatan, betul kan? Kita tak panggil main softball. Kita panggil main rondes. Ingat, main rondes. Kemudian unit 5, rekreasi dan kesenggangan. Nanti kita belajarlah cara-cara nak hidupkan api, cara memasak. Ini kalau siapa yang rajin biasa pergi di kemahan tu dia tahu. Dia dah mahir lah kot. Kalau macam awak ni mungkin dah biasa tu, okey lah. Seterusnya unit 6. Yang ini adalah kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Memang setiap tahun inilah dianya yang awak akan belajar. Kapasiti aerobik, kelenturan daya tahan otot, kotak otot, komposisi badan dan lilitan pinggul dan pinggang. Beralih kepada pendidikan kesihatan. Ada 3 unit dalam pendidikan kesihatan. Unit 1 ni PIRS, pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial. Kita belajar ni lah dia perkara-perkaranya. Kesihatan diri dan reproduktif, penyalahgunaan bahan, mental dan emosi, kekeluargaan dan perhubungan. Dan satu lagi penyakit, keselamatan. Ke unit 2 kita ada pengurusan diet seimbang dan sihat sepanjang hayat. Inilah dia sebenarnya pendidik PJ ni bukanlah untuk exam sahaja nak lulus je. Tak, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan ni adalah pendidikan sepanjang hayat. Sebab kita menggunakan tubuh badan kita ni sepanjang hayat. Unit 3 kita akan belajar pertolongan cemas. Situasi berisiko semasa bencana alam. Ada kawan-kawan kita yang terlibat dengan banjir ni. Macam mana? Tak apa. Nanti kita akan tanya pengalaman kawan-kawan awak tu. Dah penilaian. Macam mana kita nak nilai awak ni? Kita nak bagi markah ni kan?
Kita akan buat awak penilaian. Kita akan tengok dari segi mungkin persembahan. Kalau ada kelas face to face, kelas bersemuka, kita akan buat, bukan kita, awak akan buat persembahan. Macam last year lah, yang awak buat tarian singa, tarian sewang tu semuanya ada markah. Dan pembentangan pun kita akan bagi markah juga. Mungkin ini kemungkinan. Jadi antara mungkin jadi salah satu kita pilih, ataupun satu juga, ataupun semua sekali. Tugasan, tugasan lain lah, contohnya buat mind mapping, video ataupun slide. Dan seterusnya ujian SEGA. Yang ini untuk ujian SEGA, kita masih tak dapat lagi apa-apa maklumat berkaitan ujian SEGA, kena buat ke tak kena buat ke. Jadi kita tunggu je lah arahan daripada Kementerian Pendidikan. Dan seterusnya kuis. Mungkin kalau masih lagi tak sukar, masih lagi tak boleh nak buat tu, tak boleh nak buat ni, kuis peperiksaan mungkin kita buat dalam bentuk online. Kalau dah bersemuka nanti barulah kita buat dalam bentuk bersemuka lah. Contoh kalau macam persembahan tu, katalah setahun ni memang tak ada kelas bersemuka, awak tak datang maktab dah, jadi mungkin kita akan minta awak buat persembahan dalam bentuk video, hantar dekat kita. Boleh boleh, mesti boleh punya, takkan tak boleh, mesti boleh punya. Sumber rujukan awak macam mana ni belajar tak ada sumber rujukan ni? Sumber rujukan mesti kena ada. Yang pertama adalah buku teks. Tapi buku teks ada, don't worry, kita ada buku teks yang digital. Nanti saya akan masukkan, saya akan bagi pada wakil batch untuk awak, untuk masukkan dalam grup batch awak. Jadi awak boleh tengoklah, study dulu siap-siap buku teks PJK tu. Kemudian video pembelajaran. Yang ni mungkin kita akan bagi dalam bentuk video lah. Kita ambil daripada YouTube ke, ataupun kami akan record pengajaran, dan anda boleh jadikan dia sebagai rujukan. Dan seterusnya mungkin ada nota ataupun slide PowerPoint yang kita akan kongsikan sebagai rujukan awak. Tak adalah belajar tanpa ada rujukan. Jadi kalau ada sebarang persoalan, ada benda yang tak faham, apa benda lah cikgu ni berapu ni kan, tak faham, awak call, tak dapat call, cikgu tak angkat-angkat, cikgu sibuk, jadi cikgu tak angkat-angkat call, jadi message lah. Yang ni nombor-nombornya, bolehlah awak ni ambil. Nombor saya tu, Cikgu Hadi ada, Cikgu Faris. Malu kalau malu dengan saya, mesej lah Cikgu Hadi. Malu dengan Cikgu Hadi, mesej lah Cikgu Faris. Segan dengan Cikgu Faris, mesej lah Cikgu Kai. Tapi buat masa ni, kalau boleh Cikgu Kai ni jangan kita tak payahlah ganggu dia dulu. Bagi dia betul-betul sihat dulu. Itu sahaja untuk pengenalan JK. Terima kasih kerana mendengar. Kita akan jumpa lagi next class. Get ready. See you later.